Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat. Salam perjalanan, salam reformasi. Salam kita bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah dengan sebenarnya satu topik saja. Tetapi topik ni agak menarik. Saya kena buat juga walaupun saya dalam keadaan saya dekat tengah nak travel sekarang ni. Kenapa awalnya sebab saya nak travel, saya dah nak balik dah. Salam dari Beaufort. Salam dari Banting. Terima kasih lawan tak lawan atas urusan dari Labuan sebagainya. Terima kasih. Bukan bawa balik, bawa sampai. Rekomen Azmin bila nak bogelkan, sabar. Kita kalau nak bogelkan dokumen tu, kita tak boleh lah bogel sekarang kan. Kita dalam permainan ni kita kena bijak kan. Kalau kita bodoh tu yang kita jadi kena putar alam. Masalah ni. Lawan tak lawan, terima kasih reformasi. Salam reformasi. Mohon kepada kawan-kawan semua supaya share. Baru saja tiba ni atas urusan. Kemudian esok terus kembali. Terus saja landing saja. Terus kita buat program live ni. Lepas ni terus bergerak and then esok terus balik and then buat another program. Terima kasih daripada Kedah Darul Aman, Haji Nasrul. Nasrul. Selamat hari jadi Haji. Haji Nasrul, hari jadi beliau sama dengan hari jadi Rafizi. Sebelum itu saya ucapkan selamat hari jadi kepada saudara Rafizi Ramli hari ini yang hari jadi beliau yang ke-43. Juga Haji Nasrul, hari jadi beliau yang ke-45 ke-44. InsyaAllah. So terima kasih juga yang bersama dengan kita. Terima kasih juga kerana share. Terima kasih juga kerana anda bersama dengan saya pada malam ini. Dan pada malam ini insyaAllah saya akan berbicara tentang satu topik. Kita tak sentuh Sabah lah. Tadi saya dah cakap tentang Sabah. Saya kata saya tak nak buat live tadi. Tapi saya buat live juga. Ketibaan bila dah tiba ni kita mendapat maklumat terbaru. Saya tahu juga hari ini berkenaan dengan saudara Rafizi Ramli sekarang ini berada di Sabah. Tapi beliau berada di Sabah bukan untuk berkempen. Ya betul, saudara saya betul ke RR di Sabah? Ya, beliau berada di Sabah sekarang ini. Saya baru saja menghubungi, bukan beliau lah tetapi menghubungi lawyer beliau. Berkenaan dengan satu perkara. InsyaAllah kita akan ceritakan perkara tersebut. Kenapa dia berlaku, bagaimana dia berlaku. Dan siapa yang terlibat, apa yang terlibat. Tapi sebelum saya cerita, mohon kawan-kawan share, like, subscribe dahulu. Mohon share seperti biasa. Saya sebelum saya nak berlive ni, saya tengah cari air tadi. Mana air saya tak? Aduh. Salam brother, salam Hairul Unwar. Terima kasih. Keluang clear, teruskan perjuangan bro. Terima kasih kepada yang terus berkongsi maklumat dengan kita. Salam on, salam. Sound kurang baik kerana hujan. Hujan dekat sana lah Abid. Sini alhamdulillah tak hujan dah. Terima kasih dan share hujan-hujan. Terima kasih. Sebut hujan dah kun. Tun. Dikabarkan di Sabah warisan lebih banyak perhatian rakyat. Ya betul. Tapi kita tengok nanti keputusannya macam mana. Sebab kadang-kadang jangan tertipu dengan orang yang turun mendengar ceramah kita. Tapi yang penting adalah keputusan. LTL. Saya minum air ni air ni. New York. Daripada New York. Terima kasih daripada New York. Nyut-nyut kat leher. Alhamdulillah dah lega sikit. Kalau buat rapat dengan Rafizi. Kau suara tak kuat? Suara tak kuat ke? Tak tahulah, saya tak tahu nak kuat macam mana lagi. Kencing apa hari ni? Tak tahu. Kencing biasa je lah. Kita kencing ni pengkhianat dan juga pengkhianat negara dan kaki putar alam macam PAS dan UMNO. Salam reformasi. Terima kasih. Sungai Petani clear. Terima kasih. Clear dia Al-Bukul ke Husam keluar amanah. Dia tak keluar amanah. Dia letak jawatan sebagai naib presiden. Dia letak jawatan sebagai naib presiden tetapi tak keluar daripada Parti Amanah. Okey, KLIA clear. KLIA clear. Siapa dekat KLIA ni? Okey. Carlos Zul, salam reformasi gigi jongang. Alhamdulillah, ini je yang Tuhan bagi pada aku. Kan? Tak tahulah Carlos ni muka dia handsome kot. Cuba Carlos letakkan gambar sebenar. Kita nak tengok.
Handsome tak handsome? Kalau setakat cakap macam tu tak memberi kesan lah. Lagi sumpah seranah lebih daripada tu lagi. Come on. Up sikit. Macam-macam geng-geng munafik cyber dengan Rosmah bin Ami ni tak power lah sekarang ni. Apa pasal Rosmah bin Ami dengan munafik cyber sekarang ni semua macam jenis macam tak power lah dia punya. Tak macam dulu lah. Ada kita hidup warisan. Terima kasih. Okey, kita pergi ke main topik kita hari ini insya-Allah. Seorang pada 2018 dalam pemilihan parti yang lepas. Pertama sekali kita tahu bahawa sekarang ini Rafizi Ramli sedang berada di Sabah dan beliau sekarang ini berada di Sabah dalam kerangka pertuduhan ataupun kes yang berlaku pada tahun 2018 dahulu sewaktu pemilihan parti di Keningau kalau tak silap. Di mana pada waktu itu beliau telah diserang oleh seseorang bernama Daeng Ridwan. Daeng ni adalah seorang kartel geng Azmin yang menyerang Rafizi Ramli dan mendatangkan kecederaan, tetapi saya tak rasa kecederaan yang teruk kekal, tapi dia dikatakan intimidasi section 500 lebih lah, saya tak ingat section berapa, di bawah penal code yang membawa kepada hukuman penjara dan denda. Dan dia menurut apa yang dikatakan dalam mahkamah tadi, yang ada mengikut sumber dalaman saya, masih lagi dia berlagak dengan kesombongan dia itu. Jadi antara perkara yang kita nak desak sekarang ini kepada lembaga disiplin adalah agar, untuk makluman, Daeng ni sekarang ini dilantik menjadi apa orang kata penyelaras bagi DUN di negeri Selangor ini di bawah Amer. Dan kita tahu Amer ni juga adalah dahulunya sekarang pun sama juga sebenarnya, tak ada beza pun. Adalah konco Azmin yang sangat kuat dan dia dilantik menjadi menteri besar pun atas kehendak Azmin. Jadi tidak mustahil bahawa dia melantik sekarang ini Daeng menjadi penyelaras DUN. Daeng yang dikatakan menyerang Rafizi dilantik menjadi penyelaras DUN. Itu adalah suatu yang tidak boleh kita nak maafkan, suatu yang tidak boleh kita nak orang kata apa, kita nak kata ambil perkara ringan lah. Bayangkan dahulu Tian Chua depan saya, Mamat tu pergi serang Tian Chua, Mamat tu kena buang, kena gantung, immediately kena buang. Siapa yang minta dia buang? Siva Rasa. Kenapa Daeng sekarang ini dalam keadaan itu dia tidak dibuang? Kenapa dia tidak diambil tindakan? Mahkamah dah masuk dah ni, tak ada ambil tindakan langsung. Kenapa? Itu persoalan, malah bukan setakat tidak diambil tindakan, malah dilantik pula jadi penyelaras DUN. Itu persoalan yang kita sering tanyakan kepada lembaga disiplin sekarang ini. Di mana kononnya integriti dan keadilan yang diperjuangkan, sedangkan Mamat yang pergi menyerang Tian Chua itu, immediately engkau gantung, immediately engkau minta dibuang. Tetapi orang yang menyerang Rafizi sewenang-wenangnya dapat pula penyelaras DUN. Sebab itu sekarang ini tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku di kes hari ini, kes Rafizi Ramli berlaku di Sabah hari ini. Beliau turun ke Sabah semalam, pagi tadi. Beliau sampai ke Sabah pagi tadi dan dijangka balik pada esok hari. Dan tidak lain tidak bukan adalah semata-mata untuk menghadapi kes yang berlaku di tempat tersebut. Inilah dia, sesiapa yang dulu menghina kami, mengutuk kami, sesiapa yang dulu menafikan, sesiapa dahulu yang cuba untuk menidakkan apabila kami melawan kartel, apabila kami menentang kartel, apabila kami menyuarakan ketidakpuas hatian kami kepada kartel. Ada ramai yang berkata, sudahlah nak hentam orang sendiri, tak payahlah nak hentam orang sendiri, tak perlulah nak hentam orang sendiri. Oh, kamu kalah dalam pemilihan sebab itu kamu kecewa. Faham tak? Kami kalah ni bukan kerana kami kalah. Sebenarnya kami tidak kalah. Tetapi kami tidak ditipu dalam pemilihan tersebut. Tapi tak mengapa. Sebab itu saya kata politik ini adalah nafas panjang. Dan nafas kami masih ada di sini. Sebaliknya mereka yang keluar daripada parti. Namun begitu ada di kalangan mereka yang masih lagi berada dalam parti. Yang sekarang ini menternak telur-telur mereka di dalam parti dan berusaha mengambil parti daripada dalam untuk mewujudkan kartel 2.0. Jangan tanya saya adakah Rafizi akan kembali. Tapi saya pasti bahawa kami akan tetap menentang 2.0 ke 3.0 ke 4.0 ke kartel. Kita akan lawan, tetap lawan. Belum habis lagi. Kita akan lawan. Kerana apa? Kita dah faham. Bila kami kata kami lawan kartel, dahulu orang tak faham.
Bila kami kata kami lawan kartel, lalu orang tak faham kenapa nak kena lawan orang sama sendiri. Bila jatuh kerajaan, sekarang harapnya kamu faham. Tapi ada juga orang kita tak faham. Bila kata kita masih lagi nak melawan kartel 2.0, masih ada juga di antara mereka yang mengatakan, oh tak mengapa. Oh tak apa, kartel dah habis, cerita kartel habis. Aku nak bagi tahu kau, cerita kartel tak habis selagi mana Saki, Baki, Tai, Unta itu masih ada di dalam parti. Cerita kartel tak habis, tuan-tuan dan puan. Dan sesiapa yang mengatakan cerita itu habis, sama ada dia bodoh dalam politik ataupun dia telah dibayar oleh kartel untuk mengatakan demikian. Cerita kartel tidak habis. Dan jangan kita sewenang-wenangnya menuduh siapa itu kartel kalau kita sendiri tak ada maklumat kartel itu apa. Apabila Simsudin, Ketua Penerangan Sabah, meletak jawatan kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Christina Liu, sepatutnya 14 kerusi kita bertanding hanya 7. Dan keputusan itu tidak dibincangkan, semua orang kata dia kartel. Dia bukan kartel. Itulah orang yang berpegang kepada prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah berpegang kepada disiplin organisasi. Tak puas hati, bincang dalam organisasi, bukan buat press conference. Setelah kita bersetuju A, tiba-tiba tukar jadi B tanpa memberitahu. Itulah masalah disiplin dalam parti. Disiplin dalam organisasi yang kita kena utarakan. Sebab itu tuan-tuan saya kata, perbuatan Daeng itu, dia sebenarnya Daeng ni, nak ceritalah, dia sendiri sebenarnya tak diguna oleh orang kartel. Kalau dia diguna oleh orang kartel, lama dah dia lompat parti dah. Dengar ceritanya memang dia berniat nak lompat parti pun, tapi tak ada tempat untuk dia. Di kalangan Azmin sendiri pun tak guna pada dia. Jadi dia duduk bergentayangan dan berlingkaran dan berkeliaran lah di dalam parti, mencari posisi, mencari sesuap nasi demi untuk survival politik dia. Tapi Daeng, aku nak bagi tahu kau lah Daeng, engkau punya politik tu tak lama. Kan? Engkau punya politik tu tak lama, dan selagi mana engkau tidak dipecat daripada parti, selagi itu kami akan mendesak pimpinan agar engkau dipecat daripada parti dan tidak boleh lagi berada di dalam parti. Kenapa? Kenapa susah payah Is, kau nak buang kartel-kartel ni? Tak payahlah, biar je lah. Mungkin mereka dah insaf Is, dah insaf. Itulah yang dikatakan kepada Azmin dahulu. Oh dia dah insaf, tak apa. The moment kita berfikir demikian, maka ketahuilah anda membuka ruang kepada kartel-kartel ini untuk berkuasa. Anda membuka ruang kepada kartel-kartel ini untuk mengambil alih parti. Saya tak kisah pun jadi calon tak jadi calon, menang pemilihan tak menang pemilihan. Saya tak kisah benda tu. Tapi bila berlaku kejatuhan parti, bila berlaku jatuhnya parti, bila berlaku keadaan pengkhianatan, maka itulah menyebabkan nak atau tidak kita berasa kepentingan untuk kita bangkit, kepentingan untuk kita nak menentang, kepentingan untuk kita nak menyerang pengkhianat-pengkhianat nasional ini yang sekarang ini akan mengambil alih tugas UMNO, dan mereka adalah UMNO baru yang mengambil duit juta, ratus juta, bilion, dan mereka akan menghapuskan apa yang kita namakan sebagai reformasi. Kita pun tahu 100,000 dibayar oleh Rosmah, 2 juta dibayar oleh Najib. Ni macam yang ni dalam ni yang duk cakap-cakap ni. Berapa ratus ribu, berapa juta mungkin dibayar oleh munafik cyber, oleh PAS. Kita tak tahu. Tapi mereka semua ni datang. Ni yang dibayar ni. Kita tahu mereka dibayar. Siapa yang mengaku mereka tak dibayar, mereka sebenarnya dibayar. Mereka sebenarnya dibayar untuk menyerang kita. Tetapi ketahuilah, tak dibayar nanti habislah. Tak tahu lagi ke mana arah tuju mereka, ke mana mereka pergi selepas ini. Kita pun tak tahu lagi ke mana mereka akan pergi selepas ini. So kita biarkan mereka berlalu di angin lalu, di bawah bayu, di bawah bayu. Sebab itu tuan-tuan saya kata, Rafizi sekarang ini berada dalam, itulah kalau sekiranya Daeng ni tak digantung, saya tak tahu pengorbanan apa lagi yang kita nak minta daripada Rafizi. Dia tak bertanding, dia masuk penjara. Dia tak boleh bertanding jadi ahli parlimen sebabkan kes Bafia dia. Kerana dia mendedahkan kes Syarizat Jalil dan kes 1MDB dahulu. Sebab itu dia tak boleh nak jadi calon dalam pilihan raya. Dia tak boleh jadi calon dalam pilihan raya disebabkan oleh itu. Tak apa. Dia berkorban, dia berusaha, dia buat invoke, guna duit dia sendiri, bina negara.
Dia guna bina semula negara. Dia buat invoke. Dapat dana. Akhirnya dikembalikan ke negara dalam keadaan kita menang PRU14. Tapi apa yang kita bagi pada dia? Ask not what he can give to us. Tanya, apa kita boleh bagi pada dia? Dia bukan dia minta, tak. Dia maksudnya perjuangan dia. Apa yang kita boleh bagi pada perjuangan dia? Kita boleh menangis, bolehlah. Kita boleh ketawa, bolehlah. Tapi apa lagi? Sebab itu bila saya buat dinner bina negara itu tidak lain tidak bukan atas tujuan yang sama dan lebih. Dan lebih lagi, saya nak teruskan legasi itu. Saya nak teruskan legasi itu. Tu saya kata, dinner tu saya teruskan juga. Walaupun despite of ada ke tak ada orang take up, saya teruskan juga. 3 hari bulan 10 di Bangi Avenue. Untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Bukan untuk saya. Untuk memastikan bahawa perjuangan kita ini, perjalanan hidup kita ini, politik yang kita bawa ini, membawa hidup yang lebih baik, insyaAllah. Itu sebenarnya. Tidak lebih, tidak kurang daripada itu. Bukan untuk kita, untuk negara kita, untuk anak cucu kita. Tapi kalau kita masih lagi kata, alah tak apalah, bagi orang lain lah. Sebab itu saya kata, berleluasanya kejahatan di dunia, di negara kita ini. Bukan kerana ramainya orang jahat. Tetapi kerana ramainya orang baik yang cakap, tak payahlah, tak apalah. Alah, tak apalah, biarlah. Biarlah. Tuan-tuan dan perempuan paling kurang pun, tak ada duit tak apa. Share. Share video saya malam ni, insyaAllah. Itu yang paling penting. Jadi itu saja daripada saya, insyaAllah. Kita berjumpa lagi pada malam esok. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Yang penting, apa saya kata? Lawan. Tetap lawan. Salam.